Sebab biasa orang akan tahu berdoa ni lah pada waktu sujud sahaja. Dia tahu bahawasanya boleh berdoa sebelum memberi salam, dan itu lebih mustajab berbanding dalam sujud, sebahagian para ulama sebut. Muka surat 158 tu, kaifiat amalan dalam salat yang perlu dinilai semula. Yang ni ada 10 perkara yang diletak. Yang pertama, kita memberi fokus untuk berdoa selepas salat, namun tidak berdoa dalam salat, khususnya dalam sujud dan ketika tasyahud akhir. Memang keutamaan yang paling utama ialah berdoa dalam salat, sebab waktu yang lebih afdal satu orang tu berdoa ialah waktu dalam dia sedang salat tu. Sebab tu isu doa berjamaah beramai-ramai yang dilakukan oleh kebanyakan orang selepas selesai daripada salat, ianya pertama keluar pada waktu afdal, yang pertama. Yang kedua, ianya mengganggu jemaah yang masbuk. Tuan-tuan kena tahu, ibadah salat yang kita lakukan ni, selain daripada kita beribadah pada Tuhan, Nabi juga mengajarkan tentang common sense dalam salat. Kita tengok hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nabi selesai daripada salat, selesai bagi salam, Nabi akan berhenti sejenak sebelum beralih 180 darjah menghadap jemaah. Para ulama antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani membahaskan apa hikmah Nabi kalau sudah salat jadi imam, Nabi akan menghadap 180 darjah ke belakang. Pertama, Nabi nak memerhatikan sahabat-sahabat dia, siapa datang, siapa tak datang. Okay. Cuma yang menarik daripada hikmah tu dalam Fathul Bari ni, antara yang Ibn Hajar Al-Asqalani disebut ialah memberi makluman kepada mereka yang datang lambat, salat jemaah pusingan pertama telah selesai. Satu bahasa isyarat yang sangat mudah, sangat tenteram, menenangkan tempat itu, tidak menyebabkan berlaku kacau bilang. Dia satu silent saja. Dia satu benda yang diam, tapi dia besar. Dia satu benda yang penting, mustahak. Lepas daripada salat, imam duduk macam tu, orang yang datang dia tahu, okay, dah habis tu. Kalau imam masih lagi duduk menghadap ke hadapan, mengelirukan. Saya bukan kata benda tu salah. Saya nak kata Nabi buat bukan saja-saja. Ada setengah orang dia 90 darjah, dia menghadap ke kiri. Dia menghadap ke kiri. Yang ni saya tak tahu daripada mana pengamalan dia, tapi yang kita tengok dalam hadis ialah Nabi menghadap 180 darjah ke belakang. Common sense Nabi ajar pada kita. Dia macam keluar simpang, kita diberi laluan oleh satu kereta, keluar simpang, kita pun bagi double signal dalam 2 saat. Itu common sense. Tak perlu buka tiket, oh terima kasih, tak perlu. Bising. Sila air bulan dia boleh langgar kereta lain pula. Itu common sense. Kita punya nak membesarkan Islam, ada common sense itu. Common sense tu dah ada dalam salat. Common sense tu hidup dalam waktu salat berjemaah. Sebab tu dia satu benda yang sangat mengecewakan bila mana satu orang Muslim dia tidak dapat melihat hikmah-hikmah daripada ibadah salat dia. Okay. Jadi poin pertama ialah fokus berdoa dalam salat. Itu doa yang mustahab. Okay. Yang kedua, kita hanya berpada dengan zikir yang sama seperti Subhana Rabbiyal Azim, tanpa ada tambahan zikir yang lain. Dalam rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, kita berpada dengan zikir-zikir yang ringkas. Tiada usaha penambahbaikan. Yang kedua, tidak membaca selawat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir. Tak baca selawat Ibrahimiyah secara sempurna. Innaka Hamidum Majid. Kita dah tengok 5-6 riwayat. Ada orang dia berpada dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Yang keempat, tidak berdoa dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam. Yang ni saya kira masih lagi ramai orang belum tahu. Ada orang dia dah tahu, tapi ada orang dia baru tahu. Rupanya ada dan boleh. Sebab biasa orang akan tahu berdoa ni lah pada waktu sujud sahaja. Dia tahu bahawasanya boleh berdoa sebelum
memberi salam, dan itu lebih mustajab berbanding dalam sujud sebahagian para ulama sebut. Okey. Yang kelima, imam terlalu laju sehingga makmum tidak sempat untuk membaca selawat Ibrahimiyah dan berdoa. Yang ni bagi pihak imam kena beri sikit waktu, terutama kita yang dah belajar ni. Jadi kita akan rasa agak terkilan lah bila mana waktu nak berdoa tu tidak ada. Pertama, kita kena ikut imam, kita tak boleh take time yang lama sangat. Saya dah sebut sebelum ni, orang yang sujud lama tak bangkit-bangkit sehingga imam dah nak dekat beri salam, itu perbuatan yang salah. Dia menyelisihi, hampir menyelisihi imam. Dia kalau dia nak sujud lama, dia kena buat secara individu, salat sunat secara individu. Yang keenam, imam tidak membaca doa istiftah dalam salat tarawih. Yang ni kita dah bahas di awal-awal lagi. Doa istiftah walaupun dia sunat tapi tak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat dalam apa-apa salat pun. Fardu baik, sunat baik. Yang ketujuh, sebahagian imam tidak membaca surah dalam 2 rakaat pertama, iaitu zuhur dan asar. Salat yang sir berpada dengan Al-Fatihah semata-mata. Yang ke-8, makmum tidak membaca surah dalam salat zuhur dan asar. Lepas selesai baca Al-Fatihah, dia pun tak baca apa-apa, makmum pun sama. Yang ke-9, tidak membaca surah dalam salat sunat berpada dengan Al-Fatihah semata-mata. Ni biasa orang buat dalam qabliyah, ba'diyah. Tiada apa-apa surah tambahan. Okey. Yang ke-10, amat sukar menemui orang yang membaca zikir yang sedikit panjang ketika i'tidal. Ini antara pemandangan yang sukarlah untuk kita tengok. Sebab orang tak hafal, kita biasanya buat dalam keadaan paling ringkas. Okey. 10 kaifiat amalan yang perlu dinilai semula tu dah selesai.